Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton di rumah? Walau sesibuk mana kita dengan kehidupan seharian, namun sentiasa basahi lidah dengan zikrullah. Semoga dengan amalan ini kita akan sentiasa rasa tenang dan dekat dengan Allah SWT, insya-Allah. Saudara, tentu ramai di antara kita yang akan terpesona bila melihat sesuatu yang indah, cantik, tampan dan indah sebenarnya suatu anugerah. Dan kerana anugerah ini, ramai di antara manusia yang ingin memilikinya. Namun sedarkah kita ada ujian dan amalan yang perlu kita pikul? Al-Hidayah berkongsi dengan anda kisah sang putri yang hidupnya diuji kerana dambakan kasih seorang lelaki yang pesonanya amat luar biasa. Apakah benar di saat cinta manusia yang dikejar, akhirnya bertemu cinta Maha Kudus? Mari kita sama-sama dengarkan kisah pilihan minggu ini bersama Ustazah Asmi Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Buang mak buang saudara, kerana kasih hamba turutkan. Itu peribahasa Melayu tentang cinta, tentang kasih, tentang rindu. Jadi hari ini, penonton Al-Hidayah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum lagi sekali. Selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersusah payah kerana agama, kerana mencari cinta dan menyebarkan benih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan insya-Allah hari ini kita nak cerita pasal pesona seorang wanita yang bernama Zulaikha, cintanya. Jadi sebelum tu, saya nak ajak ibu-ibu semua penonton Al-Hidayah sama-sama baca dengan saya ayat surah Yusuf ayat 1 hingga 4. Surah ni memang glamour kalau orang mengandung sebab dia nak anak comel, kan? Jadi insya-Allah siapa ada Quran, sila buka Quran. Surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Tuan-tuan, ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah, penonton Al-Hidayah semua. Ayat ini nak beritahu, nak cerita Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat kitab Allah yang sangat nyata. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu yakni Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum ini kami mewahyukan adalah termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Tuan-tuan yang mulia, penonton Al-Hidayah, Allah bagi tahu, Allah telah bagi satu cerita yang paling hebat di dalam Al-Quran, iaitu ada di dalam surah Yusuf, kisah seorang anak Nabi Ya'qub yang bernama Yusuf. Dan di antara kisah-kisah Nabi Yusuf daripada kecilnya hingga besarnya, hingga menjadi seorang pemimpin, hingga menjadi seorang raja, seorang pemimpin yang sangat besar. Dan daripada rentetan hidupnya itu, salah satu kisah yang termasuk dalam kisah Yusuf ialah tentang cinta. Bagaimana seorang wanita yang bernama Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Penonton Al-Hidayah yang kasih Allah, dalam Al-Quran dia tak sebut nama Zulaikha.
Dalam Al-Quran dia tidak sebut nama Zulaikha, tapi dia sebut nama Imra'atul Aziz. Perempuannya kepada Al-Aziz, isteri kepada Aziz, yang mana sebenarnya berasal daripada keturunan bangsawan. Dan akhirnya telah dikahwinkan dengan Al-Aziz dan telah menetap di dalam satu tempat yang luas, yang besar, yang mewah, iaitu bersama suaminya. Penonton yang dirahmati Allah, namun ujian juga melanda yang mana beliau ni tidak dikurniakan cahaya mata. Ada yang bagi tahu kerana suaminya ini adalah seorang yang dikasih. Dikasih ni artinya yang telah tidak boleh melahirkan zuriat. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya Al-Aziz ini telah membawa Nabi Yusuf alaihi salam sebagai seorang kanak-kanak yang dijumpanya dalam perjalanan dan dijadikan sebagai anak angkat dan hidup bersama mereka. Subhanallah, ini perancangan Allah. Penonton nak tahu apa lagi kisah antara Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihi salam, tunggu selepas ini. Alhamdulillah, nikmat Allah. Terima kasih kerana masih lagi sudi bersama kami. Kita bicara tentang pesona cinta, tentang rindu dendam, bukan dendam, rindu dendam. Penonton Al-Hidayah yang dikasihi Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kita tidak akan lari daripada diuji, tidak akan lari daripada ujian. Kalau takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Adakah kamu fikir senang-senang nak masuk syurga, sedangkan ujian yang menimpa kita tidak sama seperti orang-orang sebelum kamu? Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga dengan seorang insan yang bergelar Zulaikha, yang digelar dalam Al-Quran Imra'atul Aziz. Penonton dirahmati Allah, kisah Siti Zulaikha ini yang mana telah terpaut hatinya, telah membara jiwanya kerana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Perkara ini bukan dibuat-buat, hati ini bukan saja-saja, tetapi itulah jiwa yang membara kerana cintanya, kerana kehebatan dan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nonton dirahmati Allah, bila Nabi Yusuf ini dewasa, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Bila Nabi Yusuf dewasa, maka Allah memberikan kepada Nabi Yusuf ini hukman wa ilma, satu hikmah dan ilmu. Artinya kemantapan seorang itu bukan hanya bergantung dengan kehandsomannya saja, bukan kerana ketampanannya saja, bukan kerana ada six packnya saja, tetapi kerana hukman wa ilma, kerana kebijaksanaan dan juga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada situ Zulaikha tidak tertanggung rasa cinta yang membara, maka dia mula menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Penonton yang dirahmati Allah, dan dipendekkan cerita sikit. Ketika Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya Nabi Yusuf ingin menyelamatkan dirinya. Nabi Yusuf pun bagi tahu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas sadiqin. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Ayat yang ke-28. Allah beritahu, maka tatkala suami wanita itu melihat baju Nabi Yusuf itu telah koyak daripada arah belakangnya, maka fahamlah mereka bahawa yang bersalah ini ialah isterinya, iaitu Siti Zulaikha. Tuan-tuan dan puan Allah, maka akibat daripada peristiwa ini, maka telah berlakulah gosip-gosip liar untuk wanita-wanita di Mesir. Dalam Al-Quran pun cerita, ada gosip telah terjadi di Mesir ketika itu. Jadi wanita-wanita Mesir ketika itu pun bagi tahu, wanita-wanita Mesir berkata, isteri Al-Aziz yang menggoda hambanya Yusuf supaya berkehendakkan dirinya, sesungguhnya cinta itu telah meresap ke dalam hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maka penonton Al-Hidayah yang dikasihi Allah, falamma sami'at bimakrihin, bila Zulaikha ni, isteri kepada Aziz ini, mendengar orang kecek-kecek pasal dia,
gosip-gosip pasal dia. Maka dikumpulkannyalah wanita-wanita di Mesir itu untuk dia, wanita-wanita Mesir itu suruh tengok sendiri bagaimana kehebatan, kesempurnaan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dikumpulnya perempuan dan diberikan setiap wanita itu sikina, iaitu pisau. Bagi buah, bagi pisau. Wa qalat ikhruj alaihim, dia pun berkata, Yusuf keluar. Lalu depan dia, kan? Maka falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam keluar, lalu di tepi-tepi mereka, tanpa mereka sedari mereka telah memotong tangan dan jari-jari mereka sendiri. Maka mereka pun berkata, tadi kecek kau orang. Mereka pun berkata, wa qulna hasya lillah. Ini gapo dia ni? Siapa ni? Ma haza bashara in hadza illa malakun karim. Maka keluarlah tunjukkan dirimu pada mereka. Maka tatkala wanita itu melihatnya, mereka merasa kagum dengan keindahan rupa parasnya. Tanpa disedari mereka telah melukakan jari tangan mereka sambil berkata, hasya lillah, ma hasya lillah. Subhanallah, maha sempurna Allah, ini bukan manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Penonton yang dirahmati Allah, akhirnya Imra'atu Aziz ataupun Zulaiha ini setelah Nabi Yusuf dipenjarakan dan setelah Nabi Yusuf dapat menunjukkan, dapat membela diri, dan akhirnya Siti Zulaiha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Allah merakamkan kisah Yusuf dan Zulaiha sehingga ayat yang ke-51, qala ma khatbukunna idh rawantunna Yusuf an nafsihi qulna hasya lillah ma 'alimna 'alayhi min su'. qalat imra'atul aziz al-ana hasahal haqq hasal haqq ana rawantuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Akhirnya Siti Zulaiha mengaku kalah dan mengaku salah. Bukan saja mengaku kalah, tapi mengaku salah. Sekarang jelasnya kebenaran itu. Akulah yang menggoda untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Akhirnya sirih pulang ke gagang. Yang salah mengaku salah, yang kalah mengaku kalah. Jadi penonton dan rahmat Allah, untuk kita ambil pengajaran daripada kisah Yusuf dan Nabi Yusuf dan juga Siti Zulaiha, insya-Allah kita nantikan selepas ini. Okey, terima kasih. Subhanallah, begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dizahirkan melalui kesempurnaan rupa paras Nabi Yusuf alaihissalam yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam separuh daripada keindahan dunia, sehingga Zulaikha pun terpesona dengannya. Pun begitu, ketampanan dan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW tiada tandingannya. Lagi kisah dan pengajaran daripada tokoh Sri Kandi ini seketika nanti. Alhamdulillah, penonton dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Tadi mula-mula tadi saya dah bacakan pantun orang lama, nasi lemak buah bidara. Sayang selasih hamba lurutkan, buang mak buang saudara. Kerana kasih hamba turutkan, ni tak boleh ikut sebenarnya. Kalau kasih kerana Allah kita turutkan tak apa. Kalau cinta pada Allah kita turutkan tak apa. Baik, penonton dirahmati Allah, kisah Siti Zulaiha dan juga Nabi Yusuf alaihissalam ini sebenarnya memberi 1001 pengajaran untuk kita. Ia berbicara tentang cinta. Dia berbicara tentang hati yang bukan dibuat-buat. Sedangkan hati itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa nafsin wa ma sawwaha." Demi jiwa dan penyempurnaannya. Di sinilah bagaimana kita nak letakkan jiwa yang sempurna Allah berikan kepada manusia. Kita nak isi dengan cinta kepada Allah atau kita nak isi cinta kepada makhluk itu lebih-lebih. Ini pengajaran yang Allah nak beri pada Zulaiha. Bukan bermaksud kita nak merendah-rendahkan Zulaiha.
Ini semua adalah takdir Allah yang Allah tentukan untuk kita ambil pengajaran. Tak boleh kita sebut Zulaiha ni, dialah yang goda Yusuf tu, dialah yang tak betul. Jangan. Kisah ini diberikan oleh Allah untuk kita pada zaman ini, pada zaman dulu sampai sekarang, untuk kita ambil iktibar. Tuan-tuan rahmat Allah, kerana cinta itu buta. Sebab itu kadang-kadang zaman sekarang ni sibuk diperkatakan, laki orang bercinta dengan suami orang, ni isteri orang bercinta dengan suami orang. Allah Rabbi, penonton dirahmati Allah. Sebab itu Allah kata, Allah bagi tahu dalam Al-Quran, jiwa ni kena jaga, hati ni perlu diisi. Jadi kisah Zulaiha ni, sehingga kan Nabi Yusuf dipenjara, difitnah, sehingga telah bersih namanya. Akhirnya Zulaiha ini bertaubat. Nak bagi pengajaran pada kita yang pertama. Yang pertama, kisah cinta yang bermula daripada keinginan hawa nafsu ini, akhirnya boleh berubah dan membawa kepada ketulusan jiwa dan cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Apa maksudnya tu? Asalnya memang Zulaiha memang feeling habis dengan Nabi Yusuf. Tapi akhirnya dia mencari cinta yang sejati, cinta yang paling abadi, abadan abadan, selama-lamanya yang tidak akan kecewa, iaitu cinta kepada Allah yang Maha Khaliq. Ini pengajaran untuk kita. Kadang-kadang orang terlalu meletakkan cinta penuh 100% kepada manusia. Begitu juga dengan isteri. Isteri memang perlu cinta pada suami, tapi jangan 100%. Kadang-kadang kita lupa untuk letak Allah dalam hati kita nombor 1. Nombor 2, lupa nak letak Nabi nombor 2, dan akhirnya baru cinta sesama manusia. Sebenarnya kita mentaati suami, mencintai suami, kerana itu adalah perintah Allah. Kadang-kadang silapnya kita mencintai makhluk melebihi Khaliq. Sebab itu bila makhluk tu hilang, makhluk tu tinggalkan kita, kita dah jadi tak tentu arah dah. Kisah Zulaiha nak bagi kita faham, cinta manusia ada hingga, tetapi cinta pada Allah tiada hingga. Sampai bila-bila. Berilah cinta pada Allah, pasti akan dilayan. Kadang-kadang kita suka ke orang tu, orang tak layan kita, kita sakit hati. Kita je suka ke dia, dia tak suka ke kita. Kita je sayang kat suami, suami tak sayang kat kita. Suami je sayang kat isteri, isteri tak sayang kat kita. Sebab apa? Kerana mereka adalah makhluk. Maka berpatah 360 darjah, tuan-tuan, ibu-ibu yang mulia. Cari cinta Allah, 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 Allah. Sebut Allah selalu di dalam hati. Wahai Allah, berikanlah cintaku kepadamu, wahai Allah. Letakkanlah dalam hatiku ni hanya ada kamu, wahai Allah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu, kadang-kadang Allah ambil cinta makhluk di dalam hati kita untuk digantikan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Bila hilang cinta makhluk, kita dapat rasa rupanya ada cinta yang lebih hebat, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang perlu kita belajar daripada kisah Zulaiha, iaitu sebenarnya kita serba kekurangan dan kena selalu minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kesalahan yang telah kita lakukan sebenarnya memberi pengajaran kepada kita untuk kita mencari jalan taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah itu Maha menerima. Allah tidak pandang siapa kita di belakang kita. Allah tidak pandang siapa kita sebelum ini. Kalau kita taubat, Allah memandang siapa kita pada hari ini. Penonton yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, Allah itu Maha Penyayang. Dia tahu, Dia yang mencipta manusia, Dia bagi jalan taubat. Jadi macam mana kita nak tahan diri daripada godaan nafsu dan syaitan? Ada 3 cara. Yang pertama, syaitan akan kacau kita melalui panca indera kita, jasad kita. Maka kawal, lock, tutup pintu syaitan itu untuk kacau jasad kita dengan mengambil wuduk. InsyaAllah kita akan terpelihara. Yang kedua, tutup pintu syaitan untuk kacau hati kita dengan selalu baca Quran, zikir dan baca Asmaul Husna. InsyaAllah syaitan tak akan dapat kacau hati kita. Yang ketiga, tutup pintu syaitan untuk kacau akal dan fikiran kita dengan apa? Dengan selalu duduk di dalam majlis ilmu. Ni kadang-kadang kita duduk fikir sendiri, kita tak join majlis ilmu, kita duduk fikir sendiri, ada pendapat sendiri. Dan kita lupa sesungguhnya kita ini maha lemah dan akal kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penonton yang dirahmati Allah, akhir sekali mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz isti'azah, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah
daripada gangguan syaitan yang direjam. Nak keluar rumah baca auzubillah. Pesan pada anak, nak keluar mana-mana, nak pergi belajar baca auzubillah. Nak pergi kerja baca auzubillah. Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Kerana syaitan adalah makhluk dan kita minta lindung daripada yang mencipta makhluk syaitan itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, jangan lupa kita ada satu senjata yang sangat besar, iaitu doa. Kita ada senjata yang sangat besar, iaitu taubat. Syurga bukan hanya untuk alim ulama. Syurga adalah untuk orang yang buat dosa tapi bertaubat. Ada satu pintu taubat dekat syurga. Jom sama-sama kita cari jalan taubat pada Allah. Mohon pada Allah, wahai Allah, jangan ambil nyawaku selagi aku belum bertaubat, ya Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Yusuf pun bertaubat pada Allah. Nabi Muhammad pun mohon taubat pada Allah walaupun tidak berdosa, walau maksum. Apatah lagi kita yang seringkali buat dosa pada Allah. Mohon pada Allah agar Allah ampunkan dosa kita dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan dosa yang sudah terampun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat hidayah dan hidayah tersebar ke seluruh alam. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sesungguhnya ciptaan Allah SWT adalah sempurna. Tiada kekurangan walaupun sedikit. Zulaikha dan Nabi Yusuf AS pun tidak terkecuali. Mereka telah pun mengajar kita bahawasanya cinta terhadap Sang Pencipta akan kekal selamanya. Hanya cinta berlandaskan iman dan takwa akan membawa kita ke syurga jannah. Amin. Allahumma gfir anha wa'fu anha. Ya Allah, ampunkan dan sucikan dosa-dosa si mati. Saudara, sekian dulu siaran Al-Hidayah hari ini. Saya mohon undur diri dan pesan saya, beragam muslimah namun jadilah kita yang santun juga solehah. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bukan sekadar mengajar umat manusia sejarah di luar sana, tapi bahkan mengajar isteri Nabi dengan doa dan bacaan-bacaan tentu.